Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Ila hadratin Nabi Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi al-kiram wa tabi'in wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, wa khususan li muallifi hadzal kitab Syekh Abdul Rauf bin Nurin Al-Bahanji wa masyayikhina ajma'in wa walidina. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Alhamdulillah. Pertamanya kami mohon maaflah malam ni lambat sikit sebab ada beberapa isu yang perlu diselesaikan di Masjid Sungai Lada tadi. Nantilah kita cerita kemudian. Kita teruskan dengan pembacaan kitab kita, kitab ringkasan Akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kita sampai pada muka surat 38, betul? Kan? 38 kan? Betul kan? Berkenaan dengan dalil keterangan sifat-sifat Allah Ta'ala berkenaan dengan dalil akli dan dalil nakli. Baik. Umum kita mengetahui setiap daripada apa sahaja statement yang kita keluarkan, kita mesti datangkan bukti. Betul ke tidak? Dan kena ada pertanggungjawaban. Kena ada tanggungjawab di atas setiap statement yang kita keluarkan. Betul? Baik. Maka para ulama mazhab Ahlussunnah wal Jamaah kita, Al-Asy'ariyah dan juga Maturidiyah, mereka menyusun kaedah untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui sifat yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala baik di dalam Al-Quran ataupun di dalam hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka daripada situ keluarlah ataupun diputuskanlah oleh para ulama kita Al-Asy'ariyah dan juga Maturidiyah bahawa sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala, yang wajib kita kena ketahui, ada 20 sifat. Yang wajib juga untuk kita kena tahui ada 20 sifat mustahil. 20 sifat wajib, 20 sifat mustahil dan 1 sifat harus. Dan sekalian sifat ni tadi, dia ada bersumberkan, ada dasar dia, ada sandaran dalil dia. Dia bukanlah hanya sekadar cakap kosong. Dia ada sandaran dalil. Cuma kita nak faham dulu apa yang dimaksudkan dengan dalil. Sebab zaman sekarang ni semua orang minta dalil. Tapi bila dibagikan dalil, dia kata tu bukan dalil. Kita pun pening. Dia nak dalil, kita bagi dalil. Bila dia dah dapat dalil tu, dia kata tu bukan dalil. Macam mana nak fikir? Kita pun pening. Sebab kita ni bukanlah orang yang erti seperti mana para ulama mujtahid, seperti mana para sahabat. Sebab mereka kalau sahabat ni mendengar langsung daripada Nabi SAW. Para ulama mujtahid ni, mereka ni berusaha keras untuk nak mencari setiap ayat Al-Quran dan juga hadis yang mereka baca, setiap permasalahan yang berlaku mesti keluarkan ijtihad. Itu ulama mujtahid. Kita ni bukan mujtahid, kita ni dipanggil muqallid. Muqallid ni makna dia yang mengikut. Yang mengikut. Contoh kita sekarang ni, kita nak mengaku kita mazhab apa? Kita mazhab Syafi'i. Apa bukti kita mazhab Syafi'i? Apa bukti kita mazhab Syafi'i?
Buktinya ialah bukan dalam IC kita tulis mazhab Syafi'i. Buktinya ialah segala setiap perbuatan yang kita lakukan dari mula kita bangun tidur sampai kita bangun tidur pagi besok, majoritinya kita mengikut ijtihad yang dibuat oleh mazhab oleh Imam Asy-Syafi'i dan juga ulama-ulama yang mewarisi mazhab ni tadi. Sebab kita nak baca ayat Quran terus keluarkan hukum, itu bukan kepandaian dan kemampuan kita. Baca sepotong hadis tu keluar hukum, itu bukan kemampuan kita. Kita tak sampai tahap tu. Maka kita ikut orang yang dah sampai tahap tu. Contoh, kita nak naik Gunung Kinabalu, sampai pun tak pernah lagi, meraduk je, gagak naik tak? Sampai tak ke atas tu? Bolehlah sampai, tapi ambil masa tak? Akan jadi tak sesat? Boleh jadi. Boleh jadi tak sampai. Boleh jadi tak sampai tu macam-macam faktor lah. Sesat jalan, mungkin tak sampai, kita dulu KO lah. Betul tak? Sebab kita tak pernah sampai. Contoh, dia ni tadi tak pernah sampai lagi ke Tawau, tapi nak jadi tourist guide, boleh? Ibaratnya begitulah. Jadi kita yang tak pernah sampai ni tadi, tak sampai kepahaman kita seperti mana yang nak disebut dalam ayat Quran, seperti mana yang nak disampaikan dalam hadis. Kita tak sampai pemahaman kita sebenarnya seperti yang asal ayat Quran tu diturunkan kerana apa, tujuan apa. Ayat hadis tu apa asas dia yang Nabi cakap hadis tu tadi, atau Nabi tunjukkan perbuatan, dia panggil asbabul wurud. Kalau hadis dia panggil asbabul wurud, sebab kenapa hadis tu Nabi ucapkan, sebab kenapa hadis tu Nabi buat, Nabi tunjukkan contoh. Kenapa perkara tu tadi Nabi senyapkan, maknanya Nabi ikrar, Nabi iktiraf perbuatan sahabat tu. Nabi tak larang dan Nabi tak suruh, tapi yang sahabat buat tu Nabi iktiraf. Itu panggil ikrar. Nabi ikrar, maknanya Nabi mengiktiraf perbuatan sahabat tu. Kalau ayat Quran dia panggil asbabun nuzul. Setiap daripada ayat Quran tu dia ada punca cerita dia. Kenapa ayat tu turun? Dan untuk apa dia turun? Macam mana nak bawa ayat tu kepahaman kepada orang ramai? Semua tu bukan kemampuan kita. Jadi macam mana kita nak buat? Ikut orang yang dah sampai kemampuan daripada tahap tu, iaitu dia panggil ulama mujtahid. Sebab tu kita ni bukan mujtahid, kita ni muqallid. Kita ikut. Mazhab kita Syafi'i sebut hukum dia begini dalam masalah ni, maka kita ikut. Tapi salah tak kita nak ikut mazhab yang lain? Tak salah juga. Sebab mazhab lain tu pun ikut Quran hadis juga. Sebagaimana tu jugalah Al-Asy'ariyah dan juga Al-Maturidiyah. Ini mazhab dalam akidah. Yang kita sebut tadi tu lebih popular dalam bab fiqh, bab undang-undang ataupun hukum hakam. Ini kita cerita berkenaan dengan bab akidah. Dalam bab akidah ni pun ada juga ulama mujtahid dia, iaitu Imam Asy'ariyah, Imam Asy'ari, Abu Hasan Asy'ari dan juga Imam Abu Mansur Maturidi. Dan ilmu mereka ni, kaedah yang mereka pelopori, dipanggil mazhab mereka tu, tariqah, cara kaedah mereka keluarkan satu-satu hukum ataupun menyelesaikan masalah tu tadi, benda tu panggil mazhab lah tu. Kaedah tu mazhab. Mazhaba ilaihil imam, itu maksud dia mazhab. Kalau nama panjang dia, mazhaba ilaihi imam, apa yang imam tu memilih untuk berjalan dengan kaedah tu, apa yang menjadi pilihan imam tersebut. Ringkas dia panggil mazhab. Perkataan ringkas dia panggil mazhab. Maka dalam mazhab akidah ni, ulama ni Asy'ariyah Maturidi dia memilih kaedah begini. Ada sebab dia, ada sandaran dalil dia, dan ada kesesuaian dia. Malah ijtihad para ulama ni kalau betul 2 pahala. Mana bertepatan, bersesuaian, 2 pahala. Kalau kata tak tepat, tak sesuai, bahasa lain kita panggil salah, tetap dapat pahala. Kita tak tentu lagi. Dosa mungkin. Dosa tu insya-Allah dapat. Sebab kita bukan kemampuan begitu. Maka dengan sebab itulah
Kenapa dalam mazhab Syekh Rahmaturidi sebut sifat wujud, sifat wajib yang pertama kita kena tahu di sisi Allah Ta'ala itu ialah sifat wujud. Sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala. Mustahil Allah itu adam, yakni tiada. Wujud tu ada. Mustahil Allah Ta'ala itu bersifat dengan sifat tiada. Apa bukti? Apa dalil? Dalil tu bukti lah. Apa bukti dah? Tanya balik pada dia, nak dalil apa? Begitu. Kan dengan orang minta dalil kan? Kita tanya balik, nak dalil apa? Dia pun tanya, dalil lah. Yelah, nak dalil apa? Sebab dalil ni banyak. Secara umum dalil ni dua bentuk. Dalil akal dan dalil naqal. Akli, nakli. Nakli ni maknanya dia bersumber daripada Quran hadis. Yang kedua dalil akal. Akal tu pun nak jadi dalil, mesti akal tu juga center. Tak boleh jadi gila. Orang gila bercakap, kita jadikan dia tu hujah. Boleh? Tak boleh lah. Walaupun mungkin dia cakap tu ada logiknya juga. Tapi tak boleh. Kenapa? Kebetulan tepat. Kebetulan tepat. Kebetulan logik. Begitu. Nampak kan? Baik. Dan sumber dalil ni banyak. Nanti kita cerita kejap lagi. Itu kita detailkan sekejap lagi. Baik. Maka apa bukti Allah Ta'ala itu bersifat dengan sifat wujud? Mustahil Allah Ta'ala itu tak wujud. Mana Allah Ta'ala sifat dia mesti ada. Mustahil dia tiada. Apa bukti dia? Kalau daripada dalil akal dia, adanya alam ni baharu sekalian alam. Itulah bukti. Bukti Allah Ta'ala itu ada. Dan mustahil Allah Ta'ala itu tiada. Apa bukti dia? Buktinya ialah adanya sekalian alam ni. Alam ni jadi bukti Allah Ta'ala tu ada. Takkan tiba-tiba ada meja ni tanpa tukang buat. Boleh? Takkan tiba-tiba masjid ni pling boleh ada tanpa tukang yang bina. Ada kontraktor yang bina contoh. Tak ada kontraktor tiba-tiba masjid boleh jadi. Boleh ke macam tu? Kita boleh terima tak? Kita tak boleh terima. Sedangkan makhluk pun kita faham begitu. Takkanlah seluruh cakrawala, alam cakrawala ni kan, langit bumi ni tiba-tiba boleh ada tanpa yang cipta. Maka tu mustahil. Mestilah pencipta tu ada dulu sebelum makhluk ni ada. Betul ke tidak? Maka siapa pencipta tu? Allah. Dalil nakli dia, ayat Quran dia, Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard. Dialah yakni Allah, Tuhan yang mencipta 7 petala langit dan bumi. Faham daripada ayat ni tadi, seluruh langit bumi ni siapa cipta? Allah. Langit bumi ni siapa cipta? Allah. Makna ciptaan tu langit bumi ni ada. Betul ke tidak? Pencipta dia siapa? Allah. Maka layak lagi pencipta tu lebih ada daripada makhluk tu. Betul ke tidak? Itu bukti bahawa Allah Ta'ala sifat wujud. Kan dia tanya pada kita, Ustaz, kat dalam Quran ni mana ada sebut Allahu wujudun? Tak ada? Sudah. Sebab anda pernah kena tanya gitu. Ustaz, kalau Ustaz kata sifat Allah Ta'ala pertama tu sifat wujud, baik, Ustaz datang ke ayat Quran ataupun hadis Nabi mengatakan Allah Ta'ala itu wujud. Saya nak ayat macam tu. Tu kalau Imam Abu Hanifah dia kata apa? Dia buat macam mana? Dia ambil pasir, dia baling muka orang tu. Ada kisah tu ada dekat dalam kitab Aqidatul Najin, ada cerita. Pernah berlaku debat. Maka Imam Abu Hanifah baling. Orang yang kena tu tadi dia kata apa? Sakit. Baik, tunjuk kat saya sakit tu macam mana. Kau kata ada sakit tu, tunjuk. Rupa sakit tu macam botol ni ke? Tak boleh kan? Tapi ada betul ke tidak? Ada. Ibarat dia begitu lah. Ada benda walaupun ada, kita tak boleh nak tunjuk rupa dia. Tak boleh nak tunjuk. Seperti begitu juga Allah Ta'ala. Kita nak tunjuk macam mana? Sebab akal pemikiran manusia ni hanya boleh membayangkan yang namanya makhluk. Tak terjangkau pun pada fikiran kita cerita pasal Tuhan. Maksud dia berupa Tuhan tu.
rupa Allah Ta'ala, zat Allah Ta'ala tu tak tergambar pun dalam kepala kita, tak boleh gambar pun, dan memang tak boleh pun kita nak gambar. Macam mana usahalah macam mana sekalipun, tetap itu ialah khayalan. Khayalan makhluk, bukan Tuhan. Jadi wujud Allah Ta'ala, dia tidaklah seperti mana wujudnya makhluk. Satu. Kemudian orang yang tanya tu tadi, saya pun jawab pada dia, baik, adakah Tuan beriman bahawa Allah Ta'ala tu tak wujud? Tuan tanya kat saya tadi, minta dalil. Baik, saya tanya balik pada Tuan, kenapa orang perlu dalil? Orang perlu dalil ni maksud dia tak mempercayai benda tu, sebab tu dia nak bukti. Betul ke tidak? Baik, saya tanya balik pada Tuan, adakah Tuan tak percaya Allah Ta'ala tu ada? Saya percaya. Dah kalau percaya, buat apa nak bukti lagi? Cukup percaya sudah. Tak, ustaz kata wujud, saya nak dalil wujud. Tetap pening. Dia kata pening. Kita buatlah, puahlah kita buat contoh macam ni lah Tuan. Saya nak bahas benda ni panjang pun susah. Kan saya bagi ayat Quran, Tuan tak terima, Tuan kafir. Salah Tuan ni jenis, saya bagi dalil, Tuan tak nak terima. Baik, saya nak tunjuk. Kebetulan masa tu sembang kat kedai kopi. Kita pun minum air teh tarik. Baik, Tuan, tunjuk kat saya dalam air ni, Tuan minum dulu. Manis tak? Manis. Tunjuk kat saya mana gula tu. Yang ada dalam air tu, kat mana gula tu duduk? Manis tu duduk kat mana? Kat atas, kat tengah, kat bawah? Cuba tunjuk. Kata. Adalah dalam tu. Kat mana? Sekarang ni saya minta kat Tuan pula, mana dalil gula tu ada dalam tu? Manis tu ada dalam tu. Tadi orang tu masukkan gula, tak semesti gula tu manis. Dia pun pening. Akhirnya dia kata apa? Ustaz ni memang pening lah. Dia kata aku pula pening. Biarlah. Tutup cerita. Dah kita minumlah Ustaz. Minumlah Tuan kata. Cukuplah tu. Dia tak lagi. Maksudnya apa tu? Cara dia berfikir tu, otak dia belum center tu. Senang bahasalah kalau dia sudut ni. Jadi kita nak sembang panjang pun payah. Iza khatabahumul jahilun qalu salama. Bila orang jenis macam ni nak berdebat dengan kita, bukan kata kita surrender, tidak. Baik aku mengalah daripada aku pelempang orang ni. Macam itulah ibarat kata dia. Begitu. Dia faham kan? Baik. Kedua, sifat kidam Allah Ta'ala. Ertinya sedia kala. Apa makna sedia kala? Allah Ta'ala itu wujud tanpa permulaan. Makna dia tidak ada permulaan. Itu makna kidam. Adanya Allah Ta'ala tu sedia. Sedia tu makna apa? Tak ada permulaan. Kita ni ada permulaan. Sekalian makhluk semua ada permulaan. Maka mustahil Allah Ta'ala itu baharu. Baharu ni makna dia ada permulaan. Baharu ada. Dulu tak ada. Kemudian diadakan Allah. Mana dalil dia? Dalil akal dia baharu sekalian alam. Itulah jadi bukti bahawa Allah Ta'ala itu bukan baharu. Maka kalau dia bukan baharu, istilah dia apa? Sedia kala lah. Kidam lah. Itulah istilah dia. Baik. Dalil nakli dia, huwal awwalu wal akhiru. Surah Al-Hadid kan ayat nombor 3. Ini pun satu hal juga ni. Pernah juga ditanya, aku minta dalil huwal qadim bukan huwal awal. Kau bagi ni huwal awal, dia kata begitu. Sudah. Ni payah buat punya ni. Ni yang saya cerita ni berlaku ketika saya duduk di Universiti Muqtah. Ni yang cerita huwal awalu ni. Universiti Muqtah dulu masa tu tahun 4. Tahun 2015. Semester terakhir lah, semester kedua. Semester terakhir nak habis dah. Tahun tu nak grad dah. Semester yang terakhir tu saya tak ada ambil dah subjek syariah, subjek kuliah dah habis. Subjek wajib dah habis. Ambil subjek elektif untuk nak cukupkan jam kredit nak konvo. Itu yang last tu ambil apa? Sains sukan. Tapi bagus juga dapat ilmu. Sains pertanian masa tu. Tapi cara pertanian orang Arab lah. Sains ketenteraan. Sebab sains ketenteraan tu subjek wajib. Dia Universiti Muqtah ni asalnya universiti tentera. Lepas tu dia buka bahagian untuk awam. Jadi orang awam pun kena belajar juga, kena tahu dia orang ada berapa banyak kereta kebal, dia orang ada berapa banyak jet. Tu semua kita tahu. Macam tu lah sikit-sikit. Strategi-strategi perang.
Tu kita pula relate lah dengan strategi pengawal Islam. Macam itulah cerita dah. Baik. Ketika tu dalam satu diskusi, kita sebut diskusi lah, sebenarnya debat. Bahasa lain kita sebut diskusi. Tak mau jadi nampak benda tu panas. Diskusi. Puak tu tanya, dalam kitab-kitab Asy'ariyah dan juga Maturidi, Asy'ariyah Maturidi ni, sifat tu disebut sifat qidam. Ustaz, tolong bagi dalil. Ini soalan dia orang. Tolong bagi dalil pada saya yang mengatakan Allah Ta'ala tu qidam. Kita pun bagi, bacalah ayat Quran ni tadi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, huwal awwalu wal akhiru ila akhirnya. Dia panjang lagi ayat tu, wal zahiru wal batinu, panjang ayat tu kan. Kita baca yang pangkal tu lah. Kita pun terjemah lah. Ikutlah terjemahan yang macam mana dalam tafsir pun. Dialah Tuhan yang awal dan dialah yang akhir. Terus dia potong. Kita tak habis syarah lagi dah potong dah. Ustaz, saya nak qidam, bukan awal. Sudah. Ni pening dah lah ni. Terus nak potong, maksudnya nak kata begini. Dia mengerti tak makna awal tu apa dia? Gerti tak makna awal tu apa? Apa makna awal tu? Al-awwal tu apa makna dia? Makna al-awwal ni iaitu yang first, tanpa ada apa-apa pun. Sebab apa? Syarahan al-awwal tu ada dekat dalam hadis Nabi. Kanallahu walam yakun syai'an ghairuhu. Walam yakun syai'un ghairuhu. Dan adalah Allah Ta'ala itu telah ada tanpa ada sesuatu pun. Kanallahu walam yakun syai'un ghairuhu. Hadis itu ada dekat dalam Sahih Bukhari. Dia dalam 10 hadis pertama kalau tak silap. Dalam kitab Sahih Bukhari itu 10 hadis pertama. Kanallahu walam yakun syai'un ghairuhu. Wa kana 'arshuhu 'alal ma'. Dia panjang lagi hadis tu. Hadis tu cerita asal dia, kisah dia ialah moyang kepada Imam Abu Hasan Asy'ari. Siapa moyang kepada Imam Abu Hasan? Kawal sikit anak. Siapa nama Imam Abu Hasan Asy'ari punya moyang? Abu Musa Al-Asy'ari. Abu Musa Al-Asy'ari ni sahabat Nabi. Dia ni orang Yaman. Al-Asy'ariyah ni sebenarnya satu suku orang Arab di Yaman. Zaman Nabi duduk di Madinah, Nabi utuskan seorang sahabat nama dia Muaz bin Jabal untuk ajar orang Yaman, untuk dakwah ke Yaman. Maka ketika tu ramai umat Islam dari Yaman berbondong-bondong masuk Islam dan mereka nak berjumpa dengan Nabi. Mana masuk Islam di tangan Sayyidina Muaz dan juga sahabat-sahabat lain, ada 2-3 orang lagi yang Nabi hantar pendakwah ni tadi. Kemudian mereka ni nak datang ke Madinah nak jumpa dengan Nabi. Salah satu dia ni Abu Musa Al-Asy'ari, moyang kepada Imam Abu Hasan Asy'ari, moyang dia. Abu Musa Asy'ari ni dia pemimpin kaum. Pemimpin kaum macam kita sekarang ni kita panggil JKK lah. Macam itulah. Faham ya? Dia bawa bukan kata puluhan, ratusan anak buah dia datang ke Madinah semata-mata nak masuk Islam. Tu hebat dakwah dia ni. Maka pada ketika tu sampai di Madinah, setelah menyatakan masuk Islam, jadi Abu Musa Asy'ari ni tanya kepada Nabi satu soalan. Apa dia? Apakah makhluk yang pertama sekali dicipta oleh Allah Ta'ala? Maka Nabi tak jawab makhluk tu apa, tapi Nabi jawab dengan jawapan yang paling tepat lagi pada ketika tu. Apa dia? Kanallah walam yakun syai'un ghairuhu. Tu jawapan Nabi. Wa kana 'arshuhu 'alal ma. Panjang lagi lah jawapan dia, tapi pangkal jawapan begitu. Soalan tadi tanya apa makhluk yang pertama dicipta, tapi Nabi jawab jawapan yang lebih utama lagi kena tahu. Sebab kita tahu makhluk pertama ke tak tahu makhluk pertama sekalipun, ada masalah tak dengan kita sebenarnya? Bertambah iman? Berkurang iman? Tak ada. Mesti macam tu juga kan? Maka Nabi jawab dengan yang lebih utama lagi pada ketika tu. Sebab ramai orang baru masuk Islam. Jadi Nabi terus cerita,
Kana Allah wa lam yakun syai'un ghairuhu. Adalah Allah Ta'ala itu telah ada, telah wujud sebelum ada apa-apa pun. Itu makna kana Allah wa lam yakun syai'un ghairuhu tu. Sebelum ada apa-apa Allah Ta'ala dah ada dah. Itulah tafsiran kepada ayat huwal awwalu ni. Maka buka kita tafsir, bila sampai pada ayat ni, hadis yang kami sebut tadi memang akan diriwayatkan untuk nak menafsirkan ayat huwal awwalu ni tadi. Jadi daripada situ jugalah kaedah dikeluarkan oleh Imam Abu Hasan Asy'ari, cicit kepada Imam Abu Musa ataupun Sayyidina Abu Musa Asy'ari ni, Imam Abu Hasan Asy'ari. Dikeluarkan kaedah daripada dalil ni tadi bahawa Allah Ta'ala itu bersifat kidam, ada tanpa permulaan. Makna sekalian makhluk ni tak ada, Allah Ta'ala memang dah ada dah. Itu maksud dia tu. Nampak kan? Itu bukti sifat kidam tu. Lagi bukti apa lagi? Dalil lagi? Baharu sekalian alam. Kalaulah sekira kata kita kata ada dalam alam ni yang kidam juga. Contoh dia apa? Contoh, minta maaf lah, ini buat contoh saja. Kita katalah air itu juga kidam, maka mustahil. Kenapa? Sebab kalau kata juga air itu sedia kala, maka akan ada dua Tuhan. Maka itu mustahil. Betul ke tidak? Walam yakul lahu kufuwan ahad. Baik. Yang ketiga, sifat baqa. Kita ambil sampai mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Habis ni lah kita tengok Pak RNR kita kan. Sejuk ke? Okey? Boleh. Baqa yang ketiga ialah kekal. Kekal. Yang ni belum pernah lagi lah orang tanya ubat yang ni. Orang argue ubat yang ni. Tak pernah lagi. Yang wujud dengan kidam tu pernah. Ini tak ada. Baqa iaitu kekal. Allah Ta'ala itu kekal, abadi selama-lamanya, tidak akan fana, tidak akan binasa. Maka mustahil fana, mustahil Allah Ta'ala itu binasa. Yang binasa dia siapa? Kita. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Surah Ar-Rahman ayat 26-27. Kullu man 'alaiha fan, dia ayat sebelum tu. Ini ayat tulis ni kan, ayat sebelum dia, ayat 26. Setiap sesuatu tu pasti hancur binasa. Sesuatu tu apa? Makhluk. Semua makhluk hancur binasa. Fan. Fan ni mana fana? Bahasa fana. Mana fana ni hancur. Binasa. Lebu habis. Lenyap. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yang hanya kekal hanyalah zat Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Ayat yang ni dia orang tak nafikan yang baqa tu. Dia orang nafikan terjemahan wajuhun tu. Yang tu pernah ada persoalan di situ. Orang tanya, Ustaz, dekat dalam ayat tu sebut wajuhun, kenapa dalam terjemah sebut zat? Kenapa tak sebut wajah juga? Maka kita jawab, bahasa Arab ni dia tinggi dia punya perbendaharaan kata dan kesusastraan. Tinggi. Ada satu kaedah dalam bahasa Arab dia panggil majaz. Majaz ni maksud dia apa? Bahasa kiasan, betul. Bahasa kiasan. Dia ada makna tersirat. Dia bukan cakap direct, dia indirect. Dalam bahagian majaz ni juga dia ada 8 ataupun 9 bentuk majaz. Salah satu bentuk bahasa kiasan ni ialah kita sebut sikit tapi makna dia banyak. Ada juga bahasa kita sebut yang banyak tapi makna sikit. Contoh dalam penggunaan kita hari-hari. Jabatan Agama Islam telah menganjurkan program seminar kefahaman jenayah syariah, contoh. Baik. Yang menganjurkan tu orang dalam jabatan ke jabatan tu sendiri? Kalau jabatan makna bangunan tu yang buat. Betul ke tidak? Tapi sebenarnya bangunan tu yang menganjurkan ke orang yang ada dekat dalam bangunan tu? Itu dia panggil apa? Sebut besar, makna sikit. Tuju makna sebenar sikit. Itu bahasa kiasan.
Nampak kan? Engkau dalam genggaman aku. Apa maksud dia? Adakah orang tu duduk dalam tangan? Itu bahasa kiasan. Dia sebut sikit tapi makna besar. Dia sebut tangan dengan makna apa? Kuasa, bawah pemerintahan aku. Di sini dia sebut wajah, tetapi makna yang nak dimaksud ke situ ialah zat tu secara keseluruhan, bukan muka tu. Sebab tu ulama tafsir dia tak terjemah wajuhun tu muka, tetapi diterjemah dengan zat. Yang kekal hanyalah zat Allah Ta'ala. Tapi dia orang tetap tak terima wajuhun lah, tak apalah, terjemahlah wajuhun. Maka kekal ialah wajuhun Tuhan kamu. Sebutlah wajuhun. Tak usah, wajuhun ni kita kena tukar dengan muka. Tu salah. Engkau marah kami tafsir, engkau marah kami takwil, tapi engkau takwil tak apa. Dia bila dia terjemah wajuhun tu dengan muka, tu makna dia apa? Dia dah tafsir lah tu. Dia marah kita tafsir ataupun takwil tu, tapi dia pakai tak apa. Tak boleh lah macam tu. Takkan kaedah fiqh tu tek moyang kau je punya, orang lain nak juga. Macam tu lah bahasa mudah dia. Kasar lah sikit bahasa Bismillah, minta maaf. Takkan empuk dek kau je, orang lain semua nak je pakai. Takkan dia je, orang lain nak juga. Kaedah yang ulama keluarkan tu ialah untuk semua umat Islam, bukan untuk dia seorang. Orang lain tak boleh pakai, dia seorang boleh pakai. Mana boleh? Itulah sesat dalam agama. Dia berasa bahawa semua tu dia punya. Itu tak boleh. Nampak kan? Baik. Maka kekal Allah Ta'ala. Kekal maksud apa? Dia tidak binasa. Ni perbahasan ni kalau kita panjangkan sikit, dekat dalam kitab Jawharul Tauhid ada bahas. Apabila ditiup sangkakala, ada beberapa makhluk yang tak hancur. Tapi bukan kerana makhluk tu tak hancur tu sebab dia sendiri yang nak. Dia sendiri yang bikin diri dia tak hancur, bukan. Tetapi Allah Ta'ala yang berkehendak bahawa makhluk tu tadi tak hancur apabila ditiup sangkakala sekalipun. Pertama dia apa? Jasad baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak hancur. Jasad Nabi tak hancur. Kenapa? Kerana Allah Ta'ala tak berkehendak jasad Nabi hancur. Atas dasar apa? Kemuliaan Nabi. Tapi adakah Nabi sendiri yang memang tak nak jasad dia hancur? Atau Nabi yang bikin sendiri jasad dia tak hancur? Tiup sangkakala, ada shield pelindung. Bukan begitu. Allah Ta'ala yang berkehendak bahawa jasad Nabi tak hancur. Sebab tu tak hancur. Antara lagi makhluk lain dia panggil ajibuz zanab. Ajibuz zanab ni hujung tulang sulbi kita tu. Yang hujung sekali ni. Sebab tu kalau kata untuk pemindahan kubur lama, kalau gali-gali ada lagi jasad, tu kita pun faham lah tu kan, bahawa yang meninggal tu tadi bukan orang biasa-biasa, luar biasa lah tu. Allah Ta'ala pelihara dia punya jasad walaupun dah meninggal ribuan tahun. Tapi kalau segi asas dia, bila meninggal ditanam di dalam kubur, maka biasanya hancur di mamah, melainkan ada satu tulang yang ujung sekali ni. Ujung, kalau dalam bahasa perubatan dia panggil poxing apa tah, yang ujung ni bawah sekali, ujung tu, ujung ekor bahasa faham kan, ujung tu itu dia ajibuz zanab. Dia tak hancur. Lepas tu bila nak pindah kubur, gali-gali tengok, tak nampak dah rangka, tak ada dah tengkorak ke apa, tak ada dah. Jadi macam mana nak tahu juga pernah ada jasad di situ? Suluh. Gelapkan sikit tempat tu, tutup sikit, kelubung sikit, suluh. Memang akan nampak ada macam cahaya-cahaya sikit, suram-suram macam apa ni? Macam mana nak cakap? Glowing in the dark tu. Yang ada biasa orang tampal dekat siling tu kan, yang gambar bintang tu. Macam tu lah lebih kurang warna dia. Dia bukannya bersinar macam lampu je ni. Dia bukan berkilau macam kita suluh mata kucing kan, kita ada lampu itu suluh mata kucing tu malam kan nampak bersilau macam tu kan. Dia bukan macam tu. Dia ada macam pantulan sikit. Malap-malap macam tu. Dia panggil apa? Glitter. Tu bahasa Inggeris dia. Gitu.
Dia ada sikit cahaya dia kata. Tu buktikan bahawa situ dulu ada jasad. Tu antara dia. Tu memang kehendak Allah Ta'ala, bukannya benda tu. Tapi kalau kata benda tu Allah Ta'ala kehendak, hancur juga. Begitu. Ini perbahasan panjang. Dia ada kalau dekat dalam matan Jawharatul Tauhid tu ada 10 makhluk. Banyak lagi lah. Kita sebut beberapa je lah malam ni sempat. Masa pun terhad kan. Baik, yang terakhir pada malam ni kita sebut sifat mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Allah Ta'ala itu tidak menyamai, tidak serupa dengan makhluk. Pegang yang ni betul-betul. Sifat ni lah kalau kita betul-betul faham, kita betul-betul menjiwai dan merasai dia, mengamalkan dalam kehidupan kita, selamat dengan fitnah akhir zaman ni. Selamat, memang selamat. Dan inilah yang dipesan oleh tuan pengarang sendiri, Syekh Rauf. Banyak kali dalam kuliah, dalam kelas dia, bila sampai kepada perbahasan mukhalafatul lil hawadis, dia akan beritahu, kita nak selamat daripada fitnah dajjal ke fitnah akhir zaman ni, sifat ni kita kena betul-betul faham, betul-betul hadam dia kata. Bahawa Allah Ta'ala itu tak serupa dengan makhluk. Zaman sekarang ni ada sebahagian orang yang bertuhankan makhluk. Dia faham kalau tak makan ubat maka mati. Padahal mematikan siapa? Allah. Ubat tu usaha sahaja. Bukan ubat tu yang menghidupkan, bukan ubat tu yang menyembuhkan, tapi yang menyembuhkan ialah Allah Ta'ala. Terfaham benda ni betul-betul, insya-Allah amal dalam kehidupan betul-betul. Sebab nanti datang dajjal pada kita, dia akan bagi tahu, engkau nak apa? Kita pun, ataupun dia akan bagi kepada kita fitnah dia, ujian dia. Ada syurga, ada macam-macam lah. Yang Nabi sebut tu kan, cerita ujian-ujian itu. Maka pada ketika tu, apa yang kita terdesak, itulah yang dia akan cucuk kita. Kita terdesak dengan apa? Dengan duit. Dia akan cucuk kita dengan duit. Dia akan fitnah kita dengan duit. Kita terdesak dengan apa pada ketika tu? Makanan. Sekarang ni dah mula ada tu, krisis makanan global. Betul tak? Global food crisis dia panggil. Krisis makanan dunia. Kan sekarang ni hasil-hasil pertanian kan dah jadi kurang. Hujan banyak, tapi pertanian, kenapa jadi begitu? Memang. Tapi zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Memang Allah Ta'ala kehendak jadi begitu. Tetapi puncanya manusia tu sendiri. Kan? Tabang habis hutan, sumber air pun tak ada dah. Habis apa berlaku? Banjir. Puah kita tanam punyalah banyak, akhirnya habis kena banjir. Rugi juga. Nak tunggu nak dapat benih tanam balik semula, belum tentu lagi. Betul ke tidak? Sementara nak tunggu hasil tuai itu, dalam sementara nak tunggu hasil tuai itu, orang nak makan apa? Berlaku tak kat dunia kita sekarang? Berlaku. Maka Nabi kata apa? Pada ketika tu, ni mukadimah dia dah ni, zaman kita ni. Selepas ni akan jadi lebih teruk lagi daripada ni, daripada sekarang, keadaan sekarang. Harga barangan naik kalau kita perasan, betul ke tidak? Itu antara dia punya bibit-bibit permulaan. Selepas daripada ni, mungkin sebutir beras tu harga RM1,000. Tak mustahil. Mustahil tak? Tak mustahil. Sebab dah permintaan terlampau banyak. Akhirnya ramai tak akan jadi kebuluran dan juga kelaparan. Banyak. Nabi kata apa? Makanan orang beriman pada ketika itu apa dia? Zikir. Sekarang soalan, kita zikir kenyang tak? Bismillah. Kita zikir kenyang tak? Ya Allah bagi kenyang. Soalan sekarang ni, kita sekarang ni berzikir, kenyang tak? Macam mana kita nak sampai tahap itu? Tu yang Syekh Rauf
Dengan ada seorang lagi, jazakumullah, terima kasih. Dengan ada seorang lagi dia punya sahabat nama dia Syekh Ali. Dan juga ulama-ulama yang lain sekalipun. Ni antara dua orang ni antara yang rapat dengan kita sinilah. Dengan kami, mungkin dengan tuan-tuan juga bisa dengar kuliah dan sebagainya kan. Daripada Syekh. Kita nak selamat akhir zaman ni zikir. Teknologi hebatlah macam mana sekalipun, ampuh sekali dia punya senjata ialah zikir. Itu senjata yang paling ampuh. Baru ni ataupun semalam ataupun 2 hari lepas berlaku kat mana? Mexico. Gempa bumi. Habis bangunan-bangunan. Orang berselerak habis. Lagi meletup dia orang punya tempat reaktor semua meletup habis. Hebat tak teknologi manusia nak tahan gempa bumi tu? Hebat mana sangat nak tahan? Hebat lagi tak teknologi Allah Ta'ala? Lagi hebat tentera Allah Ta'ala. Mudah ya, tanah je dia bagi. Itu belum lagi datang tentera yang lain. Air ke, angin ke, tanah je berak. Itu pun satu dunia kalut dah. Tak payah cek jauh. Kita 2 tahun sebelum ni, apa dia tentera dia bagi? Halus ya. Nak pandang dengan mata pun tak nampak. Tapi darurat satu dunia berlaku. Duduk rumah bulan-bulan. Tahu tidak? Kucak kacir habis. Satu dunia bukan kata Malaysia, satu dunia. Baru dia hantar tentera sikit lah. Jadi betul Allah Ta'ala sebut dekat dalam Quran, iza zulzilatil ardu zilzalaha. Apabila digoncangkan muka bumi itu dengan goncangan yang kuat. Wa akhrajatil ardu asqalaha, maka keluarlah daripada perut bumi itu apa perkara yang ditanggung selama ni. Ya. Satu ceramah daripada Kiai Haji Zainuddin MZ almarhum. Hebat Kiai Haji Zainuddin. Mungkin balik nanti tuan-tuan dengarlah dalam YouTube. Bagus. Ni antara ulama-ulama yang awal, generasi awal sebelum daripada kita ni lah. Yang masih lagi generasi kita tapi awal sikit daripada kita, dari Indonesia. Dia punya ceramah memang syok. Dalam seluruh lawak dia tu ada isi dia kat dalam, ada inti banyak sangat, banyak hikmah cerita kat dalam tu. Kiai Haji Zainuddin MZ. Ya? Memang dia diiktiraf dai. Kalau kata sekarang ni Ustaz Abdul Somad dan sebagainya, ini generasi sebelum tu. Generasi lapis atas. Kiai Haji Zainuddin MZ. Dan dia jugalah orang pertama ulama di Indonesia yang merakamkan ceramah dia dalam VCD. Kiai Haji Zainuddin MZ. Pada ketika tu ulama-ulama pesantren masih belum terima lagi Cakrapadat sebagai dia tak terima. Dia faham bahawa itu ialah teknologi orang kafir. Tapi Kiai Haji Zainuddin dia punya cara fikir tak begitu. Setiap ceramah dia rakam. Dia ada tim tukang rakam dia. Kemudian ada tim tukang cetak. Sebelum ni kan buat dalam bentuk CD kan dulu. Sebelum kita ada macam ni gitu. Apa dia sebut? Apabila datang gempa bumi dekat Indonesia, kan? Anak Krakatau ke apa ke yang gunung-gunung berapi itu semua mogok. Bila gunung berapi itu meletup sebagainya kan, mogok lah tu bahasa dia orang. Keluar mogok. Dia orang punya pemerintah tempatan tak boleh nak tahan. Kalau harga barang naik, orang buat demo, pemerintah boleh tahan lagi. Hantar Fariu lah apa kalau kata bahasa kita lah. Hantar Polri, apa ni panggil Polri, Polis Republik Indonesia sebagainya untuk tahan mogok tu boleh lagi. Tapi kalau kata tentera Allah Ta'ala yang mogok, siapa yang boleh tahan? Untuk buka dia punya tu transmitter ke mic yang satu gitu. Kalau tentera Allah Ta'ala yang mogok, siapa nak tahan? Itu soalan dia. Dia kata gitu. Pada ketika itulah. Jadi tak boleh tidak, bermula daripada sekarang ni kita kena disiplinkan diri kita. Disiplinkan diri kita. Macam mana keadaan sekalipun, kita sekarang ni memang dah duduk dalam umat akhir zaman. Buat apa sekalipun memang kita duduk zaman dia ni. Ni zaman dia ni. Jadi cara macam mana nak buat? Kita kena cuba tahan. Kena jadi orang pelik dalam zaman kita yang pelik ni.
Itu cara dia. Zaman sekarang, kalau orang menikah, buat majlis kahwin, kalau tak ada karaoke, orang kata majlis orang mati. Betul tak? Betul ke tidak? Cuba kita buat karaoke tu kan, tak buat lagu-lagu yang ni lah, yang lara-lara ni. Kita buat karaoke waktu tu ialah madih ataupun qasidah-qasidah. Tak payah cari jauh, di Labuan kita ni saja. Agak-agak orang macam mana persepsi orang? Dia akan nampak apa? Pelik. Jadilah yang pelik tu. Jadilah yang pelik tu. Sekarang ni contoh pakai macam ni, masuk kat dalam pub. Agak-agak orang kata apa? Kalau dia kata begitu, kalau dia datang dalam bonzo dia timbuk kita ramai, tak jadi masalah. Betul tak? Jadi benda pelik tu kadang-kadang kita kena buat. Nampak mana kita kena jadi pelik. Jadi bukannya jadi pelik tu benda salah, tidak. Benda betul zaman sekarang ni, benda tu orang nampak pelik. Contoh kita pertahankan sifat 20 ni. Ini ada kan keluar lah tu. Dia akan nampak kita ni macam golongan minoriti, macam turun darat tu daripada gunung Kinabalu tu baru turun. Orang yang mengajar sifat 20 ni ibarat macam tu lah. Nak kata popularnya ajaran sesat tu, sampai tahap bila kita ajar yang betul, orang nampak benda ni pelik. Dan memang berlaku pun. Itulah zaman kita sekarang. Dan sifat mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis ni lah antara perkara yang ataupun pegangan yang penting sangat-sangat untuk kita faham, nak membezakan antara mana satu Tuhan, mana satu makhluk. Nak bezakan mana satu Tuhan, mana satu makhluk. Itu sifat mukhalafatuhu lil hawadis. Sangat-sangat penting. Sebabnya kalaulah datang dajjal depan kita sekalipun, walau dibunuhnya kita sekalipun, kita tetap hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah hanya Allah Ta'ala dia yang tolong. Kau nak bunuhlah. Bukan kata kita bunuh diri pada waktu tu, bukan kita pasrah takut dengan dia, tidak. Tapi dah dia nak bunuh kita, kita halang macam mana nak bunuhlah. Tapi Nabi bukan ajar begitu. Itu sekiranya memang kita tak dapat lari lah. Tapi kalau asal ni bila datang fitnah dajjal ni, lari daripada fitnah dajjal tu. Antara sahabat yang mengamalkan betul-betul hadis ni selepas daripada Nabi wafat ialah Abu Zar Al-Ghifari. Sayyidina Abu Zar Al-Ghifari ni zaman Sayyidina Abu Bakar dia masih lagi di Madinah. Zaman Sayyidina Umar dia dah mula minta izin kepada Sayyidina Umar, wahai Umar, aku banyak perkara aku tak setuju dengan kau, tapi aku tak boleh duduk di sini. Kalau aku duduk di sini nanti akan jadi masalah pada pemerintahan kau jadi khalifah. Izinkan pada aku untuk duduk nu kat tengah padang pasir tu. Dia pergi. Tu Sayyidina Abu Zar Al-Ghifari, dia pisah diri. Sebab pada zaman Sayyidina Umar ni Islam dah naik, harta dah banyak. Jadi ada sebahagian kecil daripada masyarakat pada ketika tu dah mula lupa, dah jadi cinta dunia. Maka dia cuba apa sahaja yang disebut oleh Sayyidina Umar dan sebagainya, mesyuarat oleh para sahabat-sahabat syura, ahli syura ni, akan ada penentangan daripada Abu Zar Ghifari. Akhirnya Abu Zar kata macam ni lah, aku tak nak kita ni bergaduh, baik aku keluar. Begitu. Sebab tahap itu bukan kata dia marah dengan Sayyidina Umar, tidak. Tapi kerana tak setujunya dia tu. Dan sifat Abu Zar Ghifari ni, bila satu benda tu dia tak setuju, dia akan tentang habis-habis. Orang bagilah alasan macam mana pun dia akan tentang habis-habis. Jadi benda tu akan jadi masalah pada organisasi pemerintahan. Akhirnya dia keluar. Bukan kata sifat dia teruk, tidak, tapi dia berpegang betul sumpah janji dia dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia akan betulkan apa sahaja benda salah dilihat pada muka dia. Tu. Dia memang janji betul dengan Nabi. Ketika Nabi dia betul Sayyidina Abu Zar Ghifari, maka dia mengasingkan diri, dia duduk kat tengah pasir. Dia meninggal setelah daripada berlakunya
pemerintahan Islam dipindah kepada Sayyidina Muawiyah. Kan perang Jamal, perang Siffin semua itu dia tak ikut. Apa-apa saja peperangan selepas tu antara bergaduh orang Islam dengan Islam ke, dia tak ikut. Itu Sayyidina Abu Zar Al-Ghifari. Sebab dia lari. Sebab dia berpegang dengan hadis Nabi apa dah, apabila berlaku zaman fitnah tu, baik panjat gunung makan daun kayu tu lebih baik. Dia pegang dengan hadis tu. Itu Sayyidina Abu Zar Al-Ghifari. Itu makna buat cerita ni. Sebab kita masuk pun kita kena, kita tak masuk pun kena. Baik jauh diri. Macam tu lah. Macam zaman sekarang ni, siapa yang tak kena tampar dengan fitnah? Semua kena tampar. Betul ke tidak? Semua kita kena. Semua kena. Tak sikit banyak, tak banyak sikit. Cara dia apa? Tak buka Facebook, tak ada akaun Facebook sebagainya pun, orang tetap kata kolot. Tetap juga kena. Ada pun kena juga. Share pun kena, tak share pun kena. Kongsi pun kena, tak kongsi pun kena. Naik status pun kena, tak naik status pun kena. Kan zaman kita macam tu. Inilah zaman dia yang Nabi sebut dulu tu. Inilah dia, ni zaman kita ni lah. Jangan dah lambat lagi, jangan. Ni dah zaman kita ni. Baik. Maka pada dalil Allah Ta'ala itu mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Dalilnya ialah laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu pun yang menyerupai Allah Ta'ala, dan dialah yang maha mendengar lagi maha melihat. Tak ada satu pun serupa dengan Allah Ta'ala. Imam Ahmad bin Hanbal, yang diriwayatkan kata-kata Imam Ahmad bin Hanbal ni oleh Imam Al-Baihaqi dalam kitab Dalailun Nubuwah. Mungkin boleh tulis lah. Dia sebut apa? Mahma tasawwarta fi balik fallahu la yushbihu zalik. Fallahu la yushbihu zalik. Selagi mana engkau membayang-bayangkan dalam pikiran kau rupa bentuk Tuhan, maka itu bukanlah Tuhan. Maka Allah Ta'ala tak menyerupai begitu. Itu maksud fallahu la yushbihu zalik. Maka Allah Ta'ala tak serupa begitu. Sebab apa? Yang kita bayang-bayangkan, yang kita khayal-khayalkan tu, tetap itu khayalan, bayangan. Tu bukan Tuhan. Walau bayang macam mana besar sekalipun, dalam bayangan hebat gitu duduk atas, tetap juga itu bayangan. Itu bukan Tuhan. Itu Imam Ahmad bin Hanbal jawab begitu. Tapi puak zaman sekarang ni yang mengaku mazhab Hanbali, dia lawan dengan tokeh. Itu masalah tu. Ya, dia kata Ta'ala ada muka, ada tangan, dua atas harah, dua atas langit, turun langit dunia macam turun daripada mimbar, macam-macam. Kan pelik. Imam Ahmad bin Hanbal sendiri keluarkan kata-kata yang berlawan daripada kata-kata mereka sekarang. Tapi mereka menggunakan nama Imam Ahmad bin Hanbal. Sebab tu ulama', majoriti para ulama' kata apa? Dalam perkara akidah, mazhab Imam Ahmad bin Hanbal lah yang terkena fitnah yang paling besar. Sebab Imam Ahmad bin Hanbal ni dia buat akidah yang betul, dia pertahankan akidah yang betul. Dia antara ulama yang nak sampai tahap nak dipenggal oleh pemerintah pada ketika tu. Atas isu apa? Dia pertahankan bahawa Al-Quran itu bukan makhluk, tetapi Al-Quran itu qadim. Dia pertahankan pendapat tu. Tapi puak Mu'tazilah yang dah menguasai khalifah pada ketika tu, maka dia kata apa? Quran tu makhluk. Imam Ahmad bin Hanbal lawan. Akhirnya Imam Ahmad bin Hanbal dicambuk ataupun disebat, sampai tahap diugut untuk dibunuh. Imam Ahmad bin Hanbal tetap tahankan juga. Sampai tahap begitu, dia pertahankan agama tu. Tapi ialah masya-Allah tabarakallah, kehendak Allah Taala, generasi yang selepas daripada Imam Ahmad bin Hanbal yang mengaku mazhab Hanbali tetapi merosakkan mazhab Hanbali. Kenapa? Kerana ada penyusupan daripada puak yang dinama dia puak Hashwiyah, dia panggil. Hashwiyah ni, nama sekarang ni kita boleh dipanggil dia puak Mujassimah. Puak-puak yang ambil ayat Quran, yang ambil hadis secara literal, secara zahir, dia terjemahkan dengan secara literal, secara zahir. Kalau wajah muka-muka, dia timah gitu.
yang mana merupa bentukkan Allah Ta'ala, tapi dia masuk dalam puak mazhab Hambali. Dia mengaku dia tu ulama besar mazhab Hambali, dan dia putar belit kitab-kitab yang ada dekat dalam mazhab Hambali. Akhirnya orang nampak bahawa mazhab Hambali ni buruk. Kenapa? Itu salah satu daripada agenda yang dibuat oleh puak-puak Mu'tazilah tadi, bekerjasama dengan Hashwiyah ni, puak-puak Mujassimah ni, untuk nak merosakkan nama Imam Ahmad bin Hanbal. Memang ada. Gerakan tu memang ada. Mazhab kita Syafi'i pula pernah nak dirosakkan oleh orang-orang Syiah. Sampai satu tahap Imam Syafi'i ni dituduh sebagai Syiah. Kenapa? Sebab fatwa Imam Syafi'i pada ketika tu, kita wajib mencintai Ahlul Bait Nabi. Akhirnya pemerintah yang di Baghdad, dia dengar masa tu Imam Syafi'i di Yaman. Imam Syafi'i dia cakap begitu, keluarkan fatwa begitu, maka Imam Syafi'i dipanggil. Hampir nak kena bunuh Imam Syafi'i, hampir nak kena pancung pada ketika tu, sebab dituduh dengan tuduhan Syiah. Maka Imam Syafi'i jawab, sesungguhnya cinta Ahlul Bait tu ialah satu kewajipan. Kenapa? Ni hadis dia. Imam Syafi'i jawab. Ada jawapan dia lah. Akhirnya terlepas Imam Syafi'i daripada fitnah tersebut. Dan alhamdulillah ulama-ulama selepas daripada zaman Imam Syafi'i ni, dia susun kaedah ijtihad tu, kaedah yang solid betul, sampai tahap tak boleh nak diterobos oleh puak-puak yang nak menyesatkan, nak menukar, memutar belit dengan mazhab Syafi'i ni, tak boleh. Tapi itu pun usaha memang tetap ada. Tetap ada usaha nak merosakkan, memang ada. Jadi kita berhati-hatilah atas perkara tersebut. Wallahu ta'ala alam. Panjang kalam kita pun masa dah nak habis dah. Tak sudah kan. Mudah-mudahanlah insya-Allah ada kebaikan dan juga kesempatan yang akan datang insya-Allah. Kita buka kitab tasawuf kita pula lah. Mau dah kita buka kitab tasawuf ni kan. Ada sikit masa lagi ni insya-Allah. Tak penawar bagi hati. Lah itu mushaf mana? Bismillahirrahmanirrahim. Lama sangat dah kita tak buka ni. Lah itu tanda kat mana? Ada tak? Surah 14 kan? Yang mana? Fasal yang kelima tu? Yang mana? Yang mana? Oh, 14. Minta maaf, kami buka 16 pula. Fasal keempat. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Kata Syekhul Ulama Al-Malayuwiyah, Syekh Abdul Qadir Al-Mandili, di dalam kitabnya ini, kitab Penawar Bagi Hati, sampailah kepada katanya fasal yang keempat pada menyatakan perut. Ini cerita perihal perut, perihal tong tahi kita ni. Nanti jumpalah ayat tu kejap lagi insya-Allah. Kata pengarang, ketahui olehmu bahawasanya Allah Ta'ala menjadikan ia bagi engkau, menjadikan ia tu kat situ balik pada Allah Ta'ala. Bagi engkau akan perut kerana beberapa faedah yang bangsa agama dan beberapa faedah yang bangsa dunia. Syekh sebut sini dengan makna bangsa agama tu dengan maksud apa? Ada hukum hakam dia, ada undang-undang dia. Gitu. Yang bangsa dunia ni ada juga undang-undang, tapi undang-undang berkaitan dengan keduniaan. Adapun yang disebut yang bangsa agama tu maksud dia ada yang hukum halal haram tu. Tu situ. Adapun faedahnya yang bangsa agama, jumpa tak? Jumpa kan? Baik. Maka memberi oleh perut itu akan segala badan akan bantuan daripada yang berubah di dalamnya, daripada makanan kepada darah dan kepada air mani.
yang dengan dia mendapat anak dan berkekalan oleh manusia, maka dengan sejahtera segala anggota perut seperti jantung dan limpa dan paru-paru dan perut besar. Baik. Apa faedah pertama berkenaan dengan perut ni tadi Allah Ta'ala ciptakan, iaitu dari perut kita ni lah masuknya makanan. Pada perut kita ni masuk makanan, yang mana makanan tu Syekh sebut sini, bahasa kita panggil diproses. Daripada makanan tu tadi diproses menghasilkan darah, menghasilkan air mani. Yang mana dengan air mani itu menjadi punca kepada benih adanya manusia, berkekalan nasab manusia tu. Maka dengan sejahtera akan anggota perut ni. Maka dengan kita jaga anggota perut, maksud dia dengan makanan, kita jaga makanan kita, maka terpeliharalah organ-organ yang ada dekat dalam badan kita juga, seperti jantung, limpa, paru-paru dan perut besar. Tu. Betul dah tu Syekh sebut tu. Ni ulama kita walaupun untuk guru pondok ngajar kitab duk ikat serban, duk pusing-pusing gitu, ilmu sains tinggi bah. Bukan galeng-galeng ni. Ya, baik. Sejahtera juga yang tinggal daripada segala badan, daripada segala penyakit, yang menegah daripada menunaikan segala ibadah dengan sempurna. Dan dengan kita menjaga perut tu juga, mana jaga makanan, maka badan kita ni jadi sihat. Jadi sihat. Mana hilang penyakit, tak ada penyakit. Sebab tu punca besar kenapa orang kena sakit ialah dengan sebab makanan. Punca tu besar. Boleh sakit apa sekali pun, sakit jantung 3 serangkai, 10 serangkai, berangkai-rangkai. Semua tu punca daripada apa? Makanan dan tabiat makan. Makanan dan tabiat makan. Mana berkaitan dengan makanan lah, senang cerita. Begitu. Dan ada pun faedahnya yang bangsa dunia, maka menyempurnakan kesedapan segala makanan dan minuman dan jima'. Ni saya sebut situ. Faedah perut ni, mana anggota organ kita ni, ya perut ni kan, iaitu kita dapat kesedapan makanan, merasai syoknya minuman, lepas tu persetubuhan jemaah, ya betul dah tu. Ini bangsa dunia. Kerana ketiga-tiganya itu adalah ia daripada ketika sihat perut. Tiga-tiga perkara ni kita dapat, makan, minum dan juga perhubungan suami isteri kan. Disebut sini perkataannya jima'. Betul dah tu. Hanya kita dapat apabila badan sihat. Cuba badan tak sihat, bubuhlah spaghetti ke, sepak geti ke, McD ke apa sebagainya pun, contoh tak payah cari jauh, gigi sakit je. Bohlah makanan apa pun nampak kita, semua rasa tak sedap. Sebab apa? Nak makan tak boleh. Itu belum cerita perut sakit lagi, baru cerita gigi sakit je. Dah susah dah nak makan, betul ke tidak? Nak dapatnya sedapnya makan, minum Jumaat tu tadi tu hanya ketika badan sihat, perut kita sihat. Tak habis. Dan bermula mensyukurkan nikmat perut itu, nikmat perut ini, memeliharanya daripada makanan yang haram dan yang syubhah. Tu Syekh jaga, Syekh ajak siap awal-awal lah. Ada kata dia sebut dalam ni. Macam mana cara nak jaga? Pertama, jaga daripada benda yang haram. Jangan makan benda haram. Dan usaha juga mengelak daripada benda yang syubhah. Benda syubhah. Ertinya yang tiada diyakinkan akan halalnya dan tiada diyakinkan akan haramnya. Itu makna syubhah. Nak kata halal tak boleh. Nak kata halal, nak kata haram tak boleh juga. Contoh kan? Contoh.
Tiba-tiba kita buka pintu rumah pagi-pagi, ada tergantung McD kat depan tu. Siap lah ayam ni semua pakai. Siap lah kan. Big Mac ke, tak kisahlah. Bukan kotak saja, ada lah isi. Kotak saja apa. Tohok lah Ustaz kan. Ada lah isi dia kat situ. Tu buka pintu nak pergi kerja kan, tengok ada Big Mac. Kita pun tak tahu siapa yang bagi, daripada mana. Kita tak tahu siapa bagi. Sifat kita apa dia? Kebiasaan lah kalau orang awam. Bedal saya lah, rezekinya kan. Tapi kalau ahlillah, orang alim ataupun orang yang memang mahir, ataupun maksudnya orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, apa berlaku? Dia tak makan. Sebab dia tak tahu punca tu daripada mana, siapa bagi sebagainya, tak ada. Kalau ada note tak apa, ada nota ada letak kan, ini untuk ustaz daripada saya contoh, tak kisah, ambil lah. Ini tak tahu, ataupun kau lepas dia letak tu, kita pun kau tanya kat dalam grup, saya yang bagi tadi, tak apalah, tahulah siapa-siapa yang semua dah, contoh kan. Ni tak ada. Syubhah. Tentang orang tu letak racun ke apa sebagainya, itu tak tahu, betul tak? Tu. Sebab tu jangan kita ambil benda syubhah. Haram lagi tak boleh. Nak kata McD tu dah halal, halal lah tu rupanya ni kan. McD kat Malaysia ni lah. Kalau McD tempat lain tu saya tak tahu. Kalau kat Malaysia ni insya-Allah lah. Kita ada JAKIM sebagainya yang mengawal benda tu kan. Kalau tak, dia orang pun tak boleh run dia orang punya restoran tu. Dia ada dia punya halal eksekutif di dalam syarikat dia tu. Halal eksekutif tu mesti daripada pelajar yang memang lulusan fakulti industri halal. Memang ada di Malaysia kita banyak universiti yang menawarkan benda tu, fakulti industri halal. Ya. Yang buat silibus fakulti sebagainya tu kan, untuk belajar benda tu orang JAKIM, Ustaz Amri tu, antara orang yang ni dia punya apa ni, pelopor dia, pengasas untuk buat benda tu, pencipta dia lah. Idea penggagas dia kata, pengasas idea tu. Baik, tak apa, panjang je dekat situ. Yang penting zaman kita sekarang ni benda syubhah banyak dah. Banyak. Sampai satu tahap ada orang minta supaya apa? Logo halal dan logo haram. Betul tak? Mana makanan haram ada stiker haram. Mana makanan halal stiker halal. Dia bukan isu stiker. Dia sebenarnya bukan isu stiker. Isu stiker tu satu cara untuk pemberitahuan secara tak langsung. Tu sebenarnya tanda tu. Tapi kalau orang kita betul-betul berhati-hati tentang benda halal haram, ada stiker ke tak ada stiker, dia tetap kena hati-hati. Betul tak? Begitu. Cuma stiker tu atas, kalau kita sebut dengan cara pentadbiran lah, atas dasar pentadbiran. Bila ada nampak benda tu, okey, orang lebih yakin. Itu bagus juga buat benda tu, tak ada masalah. Itu inisiatif untuk menyatakan benda tu halal. Ada dia punya lambang dia. Tapi ramai tak orang yang buat pemalsuan lambang tu. Berlaku. Teknologi zaman sekarang banyak pemalsuan. Akhirnya macam mana nak buat? Akhirnya dia kembali kepada individu tu sendiri. Dia faham hukum hakam, dia tahu macam mana apa itu halal, apa itu haram, macam mana itu benda tu syubhah, maka dia akan cuba mengelak. Sebab dia bawa kesan buruk sebenarnya. Saya sebut situ. Dan memeliharanya daripada bersangatan kenyang. Ni pun kena jaga juga, sama-sama lah. Kadang-kadang anak pun terlepas juga. Cuma ni ada satu peristiwa. Ni kisah antara wali Allah dengan wali Allah lah ni, iaitu Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Siapa dia tu? Imam Hanbali. Kisah Imam Syafi'i pergi ziarah rumah Imam Ahmad bin Hanbal. Baik. Satu ketika Imam Syafi'i pergi ziarah Imam Ahmad bin Hanbal. Anak Imam Ahmad bin Hanbal ni ada seorang perempuan nama dia Fatimah. Ada dari riwayat sebut nama dia Fatimah.
Imam Ahmad bin Hanbal ni selalu cerita ke anak dia ni kehebatan guru dia, itu Imam Syafi'i. Sampai satu tahap anak Imam Ahmad bin Hanbal ni yang nama Fatimah, Sayyidah Fatimah ni tadi, dia admire lah, dia sangat-sangat teringin nak tengok sendiri. Dulu mana ada zaman sekarang profile picture, tak ada. Mana orang sekadar dengan nama ya, petang tubuh tak tahu lagi. Kok herot muka mata buta ke apa sebagainya, gigi sompak ke apa, mulut sumbing tak tahu. Ya? Dengan nama aja. Tapi nama masyhur. Begitu. Soho lah kan kata orang kata. Baik. Akhirnya pada ketika tu ada peluang Imam Ahmad bin Hanbal ni jemput Imam Syafi'i datang ke rumah dia. Dia nak jamu buat kenduri makan, macam itulah lebih kurang. Nak jamu makan. Imam Syafi'i pun pergi. Sampai di rumah dihidang makan, Imam Syafi'i makan banyak. Sayyidah Fatimah ni tadi dia rasa pelik ini kutuk yang abah aku cerita ni. Dia melantak la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Bahasa kita lah. Ini bukan bahasa dia, ni bahasa anak terjemah ni. Buat impression cerita aja sebenarnya. Baik. Lepas tu pula, itu dah satu dah nampak pelik je tu. Lepas tu pula pada waktu malam, Imam Ahmad bin Hanbal ni tak berhenti. Solat sunat, ibadah, macam-macam lah. Baca Quran, zikir sebagainya. Dia nampak Imam Syafi'i duduk tidur duduk baring. Dia faham tidur lah. Sayyidah Fatimah dia tanya, pelik juga Tok Guru ni. Ini ke Tok Guru yang abah aku kata hebat ni. Maka pagi besok dia tu bangun subuh pula. Imam Ahmad bin Hanbal tadi bangun subuh, siap ambil wuduk, mandi, semua siap lah. Baru solat subuh. Imam Syafi'i ni tadi daripada baring dia bangkit tu solat subuh. Daripada baring dia tadi, dia bangkit tu solat subuh. Sayyidah Fatimah dia puati. 3 benda pelik berlaku satu malam tu saja. Padahal abah dia cerita hebat tu guru dia ni. Akhirnya macam mana? Akhirnya Sayyidah Fatimah ni minta izin pada ayah dia nak bertanya terus dengan Imam Syafi'i. Nak tahu cerita, kenapa Tok Guru buat gitu? Kenapa Imam Syafi'i buat macam tu? Maka bila Sayyidah Fatimah tanya, kenapa Tok Guru makan banyak sangat? Biasanya orang alim ni dia makan sikit-sikit. Maka apa jawab Imam Syafi'i? Sesungguhnya Allah menjadikan keberkatan kepada benda yang halal. Dan aku yakin makanan yang abah kamu hidangkan ni garanti halal. Sebab tu aku makan lebih. Sebab aku nak dapat keberkatan yang banyak pada makanan tu. Tu jawapan Imam Syafi'i. Baik. Okey dah lah, dah faham dah lah kenapa makan banyak tu. Tidur tu tadi. Maka Imam Syafi'i jawab apa? Sebenarnya aku tak tidur. Malam tadi saja aku menyelesaikan lebih daripada 90 masalah fiqh. Dia baring tu, kalau kita tidur je dia habis dah. Ho-ha dah. Imam Syafi'i lah, dia baring tu lebih daripada 90 masalah yang dia fikir, dia teringat kepala dia selesaikan. Ni macam ni masalah ni dalil dia ni, kaedah dia ni macam itulah. Duk main dah fikir. Dia tak tidur pun. Tapi kita nampak dia baring. Dia baring tak semesti tidur. Tutup mata tak semesti tidur. Tu kena faham. Dan celik mata tak semesti jaga. Faham tak tu? Celik mata tak semesti sedar. Tutup mata tak semesti tidur. Tu kena faham. Faham, tak faham sudah. Tak faham pun buat faham. Okay, maka yang solat subuh Tok Guru tak ambil uduk tu macam mana? Nak aku ambil uduk macam mana? Dah aku tak tidur. Mana ada batal uduk? Maka terjawablah. Itulah. Dia cerita makan tadi kan? Dia cerita perut tadi. Makan terlampau kenyang. Adakah salah kita makan sampai kenyang? Tak salah. Tapi jangan terlalu kenyang. Bukti terlalu kenyang jadi malas nak ibadah. Tu terlalu kenyang tu. Jadi ngantuk, lasu, latih sebagainya. Makan tapi jadi ngantuk. Sudah. Tu terlebih makan tu. Tu terlebih makan.
Kalau Nabi jawab apa? Makan ni untuk nak menegakkan tulang belakang kita ibadah. Sekadar lah. Gitu. Dan kalau kita baca Syama'il Muhammadiyah sekalipun, cerita bagaimana sifat makanan Nabi. Tak pernah Siti Aisyah beritahu, aku berkahwin sepanjang aku berkahwin dengan Nabi, keluarga Nabi, bukan kata dalam aku punya rumah saja, rumah-rumah isteri yang lain sekalipun, tak pernah keluarga Nabi ini kenyang 3 hari berturut-turut. Maksudnya kalau 2 hari kenyang, besok tu puasa. Maksimum kenyang tu 2 hari. Mana ada makan lah maksud dia tu. Hari ketiga tu orang pun tak ada makan. Maksud lebih banyak puasa daripada kenyang. Subhanallah. Tu kalau baca Syama'il Muhammadiyah tu kan, berat sunnahnya kita nak amal, tapi kena amal, kena usaha buat. InsyaAllah lah akan datang kita mungkin boleh buat program tu. Kita khatam Syama'il Muhammadiyah, kita bagi sana ijazah lah. Bacaan kitab Syama'il Muhammadiyah. Baik. Maka Syekh sebut di sini, maka hendaklah bersungguh-sungguh engkau memelihara perut itu daripada yang haram dan yang syubhah kerana 3 perkara. Baik, yang ni kita gantung dulu. Apa 3 perkara ni kita sambung minggu akan datang insya-Allah. Secukup dulu sampai sekadar tu. Malam ni pun kita tak buka persoalan secara umum. Mungkin ada persoalan secara personal lah lepas ni insya-Allah. Jazakumullah khairan jazaa. Mudah-mudahan ada keberkatan, ada kebaikan apa yang kita baca pada malam ni dapat kita amalkan sama-sama dalam kehidupan insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.